hakikat diri manusia, akal, hati dan nafsunya. Fahami sifat dan peranannya, tahu cara mendidiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kalian semua? Bersama lagi dengan kami, saya Firdaus Mokhtar dan saya Abu Hurairah. Bersama lagi kita dalam program Kasihnya Ramadan. Baik, untuk hari ini, hari ke-24 Ramadan. Malam tadi, malam ke-24. Malam ini ialah malam ke-25. Masih lagi antara malam-malam ganjil yang Tuhan menjanjikan akan memberikan umat Nabi Muhammad ini Lailatul Qadar. Kita masih lagi dalam fasa kita mengejar-ngejar, masih lagi dalam fasa kita mencari-cari, masih lagi dalam fasa kita cuba nak mendapatkan kelebihan Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita beribadah pada malam ini dan takdirnya malam ini ialah takdir malam Lailatul Qadar, contohlah kita baca Quran. Kita baca Quran malam ni satu juzuk. Katalah takdirnya malam ini ialah malam Lailatul Qadar, kita akan mendapat ganjaran seolah-olah kita dah membaca satu juzuk tu selama 1000 bulan. 80 tahun hidup baca Quran satu juzuk tu. Tak pernah umur lah kita fikir nak buat macam tu. Tapi Tuhan boleh bagi ganjaran yang sama, bahkan pahala yang sama kalau kita dapat mengisi malam Lailatul Qadar. Tak ada siapa yang tahu bila Lailatul Qadar itu berlaku. Betul. Tak ada siapa yang boleh pastikan dengan jelas melainkan orang yang Allah beritahu mungkin. Sebab tu kita digalakkan untuk beribadah saja 10 malam terakhir. Sebab kita tak tahu, mungkin salah satu daripada satu malamnya itu ialah malam Lailatul Qadar dan kita berjaga waktu itu. Kita sedang beribadah waktu itu. Tanda-tanda ada Tuhan bagi tanda ada. Ulama-ulama Imam Ghazali sendiri telah tulis dalam bukunya banyak tentang tanda-tanda berlakunya malam Lailatul Qadar. Kita boleh nak pilih semua malam satu kan. Cuma sebaik-baiknya semua malam Lailatul Qadar ini kita penuhkanlah dengan ibadah yang sepatutnya. Baik, hari ini kita nak bercerita tentang nafsu sebenarnya. Sebab tu kita sebut nasyid awal tadi. Kenallah hakikat diri manusia. Hakikat diri manusia ni dia ada 4. Yang pertama fizikal. Fizikal ialah benda yang kita nampak ni lah. Kita ada mata, kita ada pipi, telinga, mulut. Ini fizikal yang kita nampak. Yang kedua kita ada hati. Kita ada hati. Hati ataupun roh. Roh inilah yang menghidupkan kita. Dia inilah roh yang menghidupkan kita ni. Tanpa roh kita akan jadi jasad yang tanpa nyawa. Yang ketiga kita ada akal. Akal. Akal ini ialah yang memikirkan. Yang memikirkan nak apa. Bukan apa-apa, memikirkan sesuatu menjadi timbang tara. Yang keempat ialah nafsu yang kita nak cerita ni. Nafsu ni fungsi dia berkehendak. Kita nak buat apa-apa, kita berkehendak kepada sesuatu, kita terfikir itu, terfikir ini, nak buat tu, nak buat ini, nak ambil tu semua, itu semua peranan nafsu. Nafsu yang hendak. Jadi nafsu ini secara asas dia memang berkehendak kepada perkara-perkara yang merosakkan. Sebab nafsu ini tercipta, dia menjadi satu benda yang ada dalam diri kita, yang menjadi jalan untuk syaitan berbisik. Syaitan berbisik pada kita tu, dia berbisik pada nafsu. Berbisik dengan kita tu, Abu Hurairah ke, Firdaus ke, bahkan siapa saja atas muka bumi ni dia akan bisik. Buatlah benda ni, alah kau minum tak ada siapa nampak, alah kau buat ni tak ada siapa tahu, alah kau tengok ni bukan orang tahu, bukan seorang-seorang. Semua benda tu dibisik-bisikkan kepada nafsu dalam diri kita supaya dia berkehendak kepada kejahatan. Supaya dia berkehendak kepada kejahatan. Saya pernah kena tu. Pernah kena? Pernah kena. Semua orang pernah kena. Orang pernah kena. Okey. Nafsu ni sentiasa berbisik-bisik pada kejahatan yang dia menunggu-nunggu asakan-asakan atau bujukan daripada luar. Itu tugas nafsu dalam diri kita. Jadi nafsu dengan hati kita tadi ni dia berebut antara satu sama lain. Okey, dia berebut. Ni nak buat baik, ini mengajak kepada kejahatan. Tapi mana yang menilainya? Ilmu yang kita dapat, itulah akal tadi. Fungsi dia menilai. Sebab apa kerosakan yang akan menimpa kita jika kita terlalu mengikut kepada nafsu ialah kepada fizikal kita sendiri. Bahkan dia akan merosakkan, kalau terlampau teruk dia akan merosakkan akal, bahkan dia akan merosakkan roh kita juga. Yang mana selepas itu kita akan menjadi orang yang sentiasa sangat nak berbuat jahat sahaja. Ada orang macam tu, rosak kan? Padahal kita pelik, rosak habis lah. Dia jadi satu manusia, satu sistem yang sangat rosak. Sebab apa? Kita tengok asyik nak buat jahat je, kenapa dia ni? Tak boleh berubah ke? Sebab nafsunya terlampau menguasai diri dia. Jadi untuk kita tahu nafsu ini, satu je cara dia Allah beritahu nak melemahkan dia atau nak menjadikan dia tunduk untuk kata kita ialah bagi dia berlapar. Bagi dia berlapar. Kan sebelum ni, episod sebelum ni Ustaz Abu pernah sebut yang mana nafsu ini Allah Ta'ala api neraka. Lepas tu dia naik balik, Allah keluar, Allah tanya siapa kamu? Siapa kamu? Allah tanya. Nafsu boleh jawab aku, engkau. Dengan Tuhan ni, dengan Tuhan dia cakap macam tu. Kan? Masukkan lagi
ambil lagi tanya siapa engkau, dia kata lagi aku engkau. Kali ketiga Allah masukkan lagi, dibiarkan lama sikit, bawa balik, rupanya masih lagi dengan jawapan yang sama. Rupanya nak mendidik nafsu ni bukan dengan menyakit-nyakitkan dia, tidak. Nafsu ni tak akan sakit dengan kesakitan fizikal kita, tapi dia cuma akan menjadi lemah dengan satu perkara je, biarkan dia berlapar. Dia tak makan, akhirnya nafsu akan jadi lemah. Sebab tu kita berada dalam bulan Ramadan ini, cari peluang, betul-betul menghayati puasa kita di siang ni, tengah lapar ni kan, kita lagi nak buka. Jangan melayani nafsu. Kita dah menekan nafsu siang ni, buka puasa nanti jangan layan dia lagi. Layan dia, lantak habis. Itu kita melayani dia balik. Kita menyumburkan nafsu balik, tidak. Kita masih membiarkan dia dalam keadaan yang sederhana supaya dia faham. Dia kena ikut cakap kita, bukan kita ikut cakap dia. Begitulah kisah nafsu. Baik, insya-Allah mudah-mudahan malam ini malam ke-25, kejar-kejarlah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kalian dan kita semua berjaya untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin. Sekian daripada saya, Firdaus Mokhtar. Saya Abu Hurairah. Terkejut sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.